Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat ilahi dengan izin dan limpahan kurniaannya. Kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan serta nikmat yang paling besar sekali, iaitulah nikmat iman dan Islam menjadi dan juga menjadi umat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi yang udara sejuk dan nyaman di sini, kita nak kongsi satu pesanan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang wahwa min ihda al-asharati al-mubasysyirin bil jannah, dan adalah Sayyidina Ali itu merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat yang mendapat khabar gembira janji daripada Nabi SAW dimasukkan ke dalam syurga. Dan juga Sayyidina Ali itu sebagaimana kita tahu adalah min khulafa ar-rasyidin, daripada salah seorang khulafa ar-rasyidun yang beliau merupakan khalifah yang keempat. Jadi pesanan beliau ini sangat penting untuk kita ambil peringatan dan juga adaptasikan bersama, di mana Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa radhiyallahu taala anhu menyatakan, la yazalud dinu wad dunya qa'imaini ma damat arba'atu asya'a, ma dama al-aghniya'u la yabkhalu bima khuwilu, wa ma dama al-ulama'u ya'maluna bima alimu, wa ma damal juhala'u la yatakabbaruna bima lam ya'malu bima lam ya'lamu, wa ma damal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Di mana Sayyidina Ali berpesan kepada kita tentang tertegaknya agama dan dunia ini. Kedua-duanya ini akan tertegak selama mana ada 4 perkara yang dipelihara. Okey, kita duduk sekejap. Apa 4 perkara yang Sayyidina Ali itu pesan? Yang pertama sekali, selama mana orang-orang kaya tidak bakhil dengan limpahan kurniaan harta yang dimiliki itu. Orang-orang kaya ini dengan harta yang banyak yang mendapat rezeki daripada Allah, dia infak jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membangunkan agama, untuk menegakkan syariatnya, serta untuk memberikan maslahat dan manfaat kepada orang ramai. Yang kedua dia, golongan selama mana para ulama mereka beramal dengan ilmu mereka. Inilah antara penting akhir zaman ini. Indikator asas kepada ulama itu adalah wa man amila bi ilmi, orang yang beramal dengan ilmu dia. Kita nak hafal teks dalam kitab, dalam karangan-karangan mungkin mudah, tapi nak beramal itu yang menjadikan kualiti seorang ulama tersebut. Kerana akhir zaman ni ramai yang petah berbicara, tapi nak mengamalkan itu satu tanggungjawab. Sebab itu para ulama ini dia menyampaikan bukan dari sudut lisan sahaja, tapi apa yang dia amalkan dan sampaikan menerusi hati. Ustaz Hafizul Azri tanya, mana tu cantik tempat. Alhamdulillah diberi kesempatan berada di ladang teh Cameron Highland. Sejuk di sini, alhamdulillah. Di saat parlimen mungkin panas, kita cari tempat yang sejuk. Okey, itu yang kedua ulama. Yang ketiga dia, wa madamal juhala'u la yatakabbaruna bima lam ya'lamu. Iaitulah orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti, mereka tidak takabur, mereka tidak berbangga dengan kejahilan mereka. Ini yang kita bimbang dunia hari ini, zaman akhir zaman ni. Orang-orang jahil, bangga dengan kejahilan. Mereka tak tahu aurat. Mereka bincang tentang hak asasi manusia. Mereka tidak ikut perintah Allah dalam pengabdian diri di antara kaum lelaki dan wanita. Mereka berbincang berkenaan dengan kesamarataan tentang gender equality. Mereka tidak memahami Islam, tapi mereka berbicara tentang bagaimana nak memajukan Islam. Akhir sekali rosak. Kerana apa? Mereka berbangga dengan kejahilan yang mereka ada tadi tu. Ini yang ketiga. Sepatutnya orang-orang yang juhala itu adalah mereka yang
pergi mencari ilmu, mendapatkan kefahaman yang jelas. Dan yang keempatnya adalah wa madamal fuqara'u, selama mana orang-orang yang fakir, orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, la yabi'una, mereka tidak menjual akhiratahum bidunyahum, mereka tidak menjual akhirat mereka dengan dunia mereka. Mereka tak jual agama semata-mata nak dapat habuan dunia. Orang-orang miskin kadang-kadang diuji oleh Allah, akhir sekali mereka mencari kesenangan dunia sehingga melangkaui batasan syariat. Maka itu adalah perkara yang rosak. Jadi 4 golongan ini yang dipesan oleh Sayyidina Ali. Kalau 4 golongan ini betul-betul sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali, insya-Allah agama dan dunia ini tertegak. Saya ulang balik, iaitu orang-orang kaya yang tidak bakhil, ulama yang beramal dengan ilmu dia, dan juga orang-orang jahil yang tidak takabur dengan kejahilan apa yang mereka tak tahu. Dan yang keempatnya orang-orang yang diuji oleh Allah, orang fakir, orang miskin, mereka tidak jual akhirat mereka dengan dunia mereka. Jadi insya-Allah kita berada di golongan yang mana? Kalau kita berada pada golongan orang kaya, maka jangan kedekut untuk infak jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada pada galangan orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang bermulazamah dengan majlis ilmu ke arah insya-Allah menjadi ulama, maka kita kena beramal dengan ilmu-ilmu kita. Tidak sekadar pandai bertutur kata, tapi mengamalkannya dan menjadi hamba Allah yang paling takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya adalah golongan yang jahil. Kalau kita ni tak pandai, kita tak tahu satu perkara, maka kita pergilah menuntut ilmu, rujuk alim ulama, supaya kita tidak melampaui dalam suatu batasan yang akhir sekali tindakan kita silap, merugikan dunia dan akhirat kita kerana mendapat keberkahan daripada Allah. Dan juga kalau kita kalangan orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kurang harta ataupun diberikan ujian tentang kemiskinan, maka jangan sampai kita gadai agama, kita gadai prinsip kita kerana nikmat iman Islam. Akidah ni perkara yang tak ternilai kalau kita nak gadaikan semata-mata habuan dunia yang sedikit. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegur, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum bil ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kalau nak dibandingkan kenikmatan dunia ni dengan akhirat, terlampau sedikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita semua terus beramal dengan ajaran Islam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tugasan kita selaku khalifah Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.